Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang saya janjikan, hari ni, petang ni pukul 6, minta maaf terlajak sikit, pukul 6 lebih. So, saya nak kongsikan kepada anda, saya nak teruskan. So, petang ni saya nak share sikit pasal basic financial management kepada anda semua kat luar, sebab saya ada banyak experience, orang PM saya, orang tanya saya, ada WhatsApp, ada melalui Messenger, ada melalui Facebook, ada melalui Instagram. Okey, contohnya macam ni, tengok. Okey, so tengok ni. So dia kata apa? So untuk kes yang ni, saya sebenarnya dapat satu, ni salah satu contoh lah. So dia PM saya, dia tanya pasal loan. Okey. Pasal loan, personal loan. Dia tanya kenapa loan ni perlu ambil insurans lah, kena berapa interest semua, everything kan. Jadi sebelum saya bagi advice, biasanya memang saya akan tanya dia pertama sekali berapa income dia, berapa dia punya expenses dia, dan berapa dia punya net disposable income. Maksudnya dah tolak expenses semua, everything, berapa. Dan kemudian saya tanya, apa tujuan dia buat loan tu? So saya teruskan. So hari ni disebabkan oleh banyak sangat email, mesej-mesej macam ni, WhatsApp, yang boleh WhatsApp lah, daripada Messenger, daripada email pun ada, okey, yang call pun ada. Jadi saya terpanggil untuk kongsikan kepada anda satu benda, iaitu kita panggil dia, okey, ni, basic financial management. Okey. Kenapa saya terfikir nak cerita benda ni? Sebab ramai orang kat luar, rupanya mungkin ada yang pandai, mungkin ada yang dah expert, mungkin ada yang mungkin tak ada masalah kewangan. Tapi kebanyakan orang-orang yang terjebak dengan loan, terjebak dengan situs, terjebak dengan masalah blacklist, masalah bankrupt, adalah orang-orang yang kadang-kadang dia tak tahu langsung, ataupun kau tak tahu langsung lah, dia tak tahu sebenarnya secara teknikal benda ni, kan? Ataupun secara dia punya applied macam mana. Jadi saya rasa tanggungjawab saya sebagai orang yang ada ilmu sedikit dan ada akses kepada online dan ada sedikit kepakaran bagaimana nak sebarkan knowledge ni, saya rasa terpanggil untuk kongsikan kepada semua. Dan mungkin sesiapa yang rasa benda ni elok untuk dikongsikan, anda boleh kongsikan, share, okay, dan tak perlu minta izin. Sebab memang hari ni saya nak ajar bagaimana secara umum, secara basicnya, macam mana kita nak start dengan financial planning. Okay, so kita mulakan dengan asas dulu. Okay, sebenarnya financial planning ni dia ada 3 bahagian utama, kan? Kalau saya boleh bahagikan kepada 3 bahagian utama, dan anda tengok saya punya carta, saya punya slide kat sebelah ni, saya dah susun ikut color. So yang pertama adalah cash flow and net worth planning, itu nombor 1. So nombor 2 adalah long term planning, so bahagian kedua. Dan bahagian ketiga adalah after life planning, maksudnya lepas kita dah meninggal dunia, bagaimana kita kena rancang benda tu. Sebab bila talk about duit ni, kita tak boleh fikir pasal kita hidup kat dunia je. Sebab kita kena fikir bagaimana kita rancang untuk future. Selepas kita dah tak ada pun kena fikirkan, kena rancangkan. Okey. So, seterusnya, kalau anda lihat diagram kat sebelah ni, kan? Sebelah ni. Okey. So, diagram kat sebelah ni dia ada 3 color. So, color pink satu, color biru satu, color hijau satu. Jadi, saya nak kongsikan dengan anda, asas financial planning sebenarnya ada 3 bahagian utama, dan setiap bahagian nanti ada pecah-pecahan, dan total semua adalah 7. Ada 7. Okey. Tapi hari ini saya akan cerita lebih kepada konsep dan idea, dan untuk yang advance mungkin saya akan cerita yang lebih lanjut pada sesi video akan datang. Okey. Sebab saya nak bahagi kepada beberapa topik supaya anda boleh catch up. Dan saya tak nak ajar terlalu laju dan anda tak boleh faham. Lebih baik saya ajar perlahan-lahan, bit by bit, supaya anda faham. Sebenarnya financial planning ni
taklah susah mana kalau untuk personal punya kan, sebab kita bukan nak manage untuk business ke apa, just untuk personal. Kita fahamkan basic untuk personal, insya-Allah kan, insya-Allah kita akan terjaga dari segi masalah-masalah kewangan, dari segi masalah terjerat dengan alung, terjerat dengan loan yang tak sepatutnya kita ambil kan. Okey, so saya nak teruskan. Okey, bahagian pertama, ingat tak tadi ada 3 bahagian? Okey, ada 3 bahagian yang ni. Pertama, cash flow and net worth planning. Kedua, long term planning. Ketiga, afterlife planning. So untuk cash flow planning, pertama sekali of course cash flow lah. Okey. Kedua adalah net worth punya, apa you faham? Pertama cash flow, kedua net worth. Okey, cash flow ni nanti saya akan terangkan, tapi nak faham adalah duit keluar masuk. Kan, cash flow, duit keluar, duit masuk. Okey. Cash flow planning, cash flow and net worth planning ni duit keluar, duit masuk. Net worth pula nanti saya akan terangkan lebih detail, cuma sebagai pengenalan, net worth ni adalah aset tolak liability. Kan? Jumlah aset tolak jumlah total asset tolak total liability, you dapat total net worth. Net worth ni macam harta bersih lah, dah tolak you punya komitmen semua everything. Dan hutang-hutang semua everything. So, dan seterusnya kita pergi ke saving pula. Bagaimana kita nak manage kita punya saving. Okey. Seterusnya kita nak manage kita punya protection. Okey. Seterusnya dan kita yang lebih advance sikit, kita nak manage kita punya investment. Okey. Dan last kali point yang kelas, purification. Macam mana kita nak manage kita punya zakat, macam mana kita nak manage kita punya sedekah semua everything lah. Dan akhir sekali adalah wasiat, distribution. Bagaimana kita nak distribute kita punya harta-harta ni selepas kita meninggal dunia. Okey. So, now saya nak fokus kepada topik yang pertama, iaitu cash flow. Cash flow and net worth planning ni, so ada 2 bahagian. Pertama, cash flow and net worth lah. Okey. So, sebut pasal cash flow, pertama sekali tak boleh lari daripada income. Okey. So, cash flow memang melibatkan income. Jadi, kalau tak ada income, kita susah nak cerita pasal cash flow lah. Okey. So, cash flow mesti melibatkan income. Okey. Income ni pula datang daripada mana? Income ni pula datang daripada kebanyakannya dua sumber ni lah. Pertama mungkin daripada gaji kita, daripada gaji. Ataupun kedua adalah daripada kita punya business. Mungkin ada yang buat business. Dia yang makan gaji, tak ada juga yang buat business. So, itu adalah sumber kita punya income. Dan lepas tu pula, itu duit masuk. Income, duit masuk. Okey. Bagaimana pula duit keluar? Okey, kalau duit keluar pula, kita panggil expenses. So, expenses. So, duit masuk, duit keluar. Cash flow. Aliran tunai. Duit income kita dapat tunai, kan? Dapat kat kita, lepas tu kita belanja expenses. So, kita keluar, masuk. Itu konsep asas dia. Okey. So, expenses ni apa? Macam-macam lah. Pertama mungkin living expenses, kan? Kedua mungkin dari segi kita punya hutang-hutang, loan, kan? Ketiga tax. Untuk orang yang kena tax, kena bayar tax dulu. Dapat income, kena bayar tax dulu. Okay. Kalau buat business, kelebihan dia buat business, dia dapat duit business, dia akan tolak dia punya kos jualan, modal semua everything. Dia akan tolak dia punya expenses, business expenses, allowable business expenses. So, barulah tolak. Dapat untung, kita panggil profit before tax. Lepas tu kita akan kira berapa tax, kan? So, lepas dapat tax bersih, baru dapat net profit after tax, profit after tax. So, yang tu barulah consider company punya income ataupun business punya income. Okay? Ramai orang kadang-kadang dia bila buat business dia tak tahu, kan? Duit business duit dia, dia pun duit dia. Jadi itu yang jadi masalah, kadang-kadang nak rolling tak boleh lah, kan. Baru je set up business, baru je ada dapat business sikit, dah tukar kereta, upgrade kereta, kan. Beli ada komitmen, ubah lifestyle, kan. Sedangkan sepatutnya kita bila buat business ni, benda yang pertama sekali yang kita jaga adalah cash flow. Make sure duit ada untuk rolling business, make sure duit ada untuk bayar overhead. Okay. So, living expenses, kita punya makan, minum, kita punya belanja anak, belanja family,
okey, kita punya bayar cukai, termasuk tak semestinya cukai ni tak semestinya cukai income tax, ada yang juga mungkin cukai pintu, cukai tanah kan, dan beberapa tax lagi lah. Okey, kemudian kita bayar loan kan, kita bayar, mungkin kita beli rumah pakai loan, kita beli kereta pakai loan, kalau ada sebiji kereta, 2 biji kereta, 3 biji kereta, dan mungkin kita bayar semua pakai loan lah. Okey, ataupun loan belajar dulu, yang kita belajar, lepas kita belajar kita dapat pakai duit PTPTN, lepas kita ada income, kita kena bayar expenses tu kan. So ada komitmen, contoh macam kita ada tanggungan lain, contoh ada mak ayah lagi yang kita kena tanggung, so tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan kita kena bayar. Kita juga mungkin ada contribute kan, sedekah kepada badan-badan kebajikan ke apa. So itu sebenarnya semua itu adalah expenses. So benda pertama sekali paling penting, cash flow ni anda kena tahu income dengan expenses. Sebab tu pentingnya kan, bagaimana kita nak manage ni kan, kita kena tahu daripada mana kita income kita, berapa income kita. Kedua, kita kena tahu ke mana expenses tu dia keluar, income tu keluar. Iaitu apa yang patut semua orang buat adalah kita kena ada budget. Kita kena ada monthly budget ataupun even daily budget kan. So maksudnya setiap bulan berapa maksimum yang kita boleh belanja, berapa daily yang kita boleh belanja, dan supaya bajet-bajet tu tak lari. Sebab tu kadang-kadang orang dia spend lebih daripada dia income dia, sebab dia tak letak bajet kan. Bila tak letak bajet, kadang-kadang kita akan ikut kita punya hati dan perasaan. Kita akan buat ikut apa yang kita nak buat, ikut hati dan perasaan lah. Jadi bila kes macam ni kan, dia akan jadi menyukarkan kita dari segi untuk kita buat simpanan, semua everything. Okay. So kat sini lah sebenarnya dia punya trick ataupun dia punya kelemahan ataupun dia punya, kita panggil apa, bahayanya kalau kita tak manage kita punya expenses dengan buat budgeting. Okay. So apa seterusnya kan, kita tengok. Okay. Dan kita masuk ke net worth pula. So net worth pula dia akan merujuk kepada dua benda, iaitu asset dan liability. Okay. Apa itu asset, apa itu liability? Kita tengok dulu diagram ni. Kita tengok saya punya apa? Okey ni, sorry. Kita punya saya punya slide dulu kan. Asset versus liability. So apa itu asset dan apa itu liability? So asset ni kalau kata mudah sebenarnya adalah apa-apa yang boleh bagi kita income ataupun pulangan. Itu asset. Liability, apa-apa yang kita kena keluar duit untuk tanggung dia. Itu liability. Okey. Contoh cash yang kita ada itu adalah asset. Rumah yang kita laburkan untuk tujuan pertama, untuk pelaburan, sama ada untuk kita sewakan untuk dapatkan cash flow ataupun kita bajet untuk dia naik harga ataupun capital appreciation. Okey. Ada orang salah faham bila saya buat financial analysis, dia kata oh saya ada aset rumah. Okey. Rumah yang kita duduk dan kita kena bayar tiap bulan, kena maintain, kena bayar cukai, kena bayar monthly loan, semua everything, itu masih dinamakan liability kan, bukan asset. Rumah yang asset ni maksudnya adalah rumah yang you bukan you duduk kan, maksudnya you tak pakai sendiri, you beli untuk you sewakan ke ataupun you target untuk dapatkan harga dia naik kemudian. Okey. Ramai orang salah faham, dia rasa macam rumah dia asset. Betul. Secara straightforward dia, literally dia betul. Memang rumah adalah aset, tapi tak semua rumah akan jadi aset. Kalau rumah tu kita kena bentuk dia, kita kena plan dia supaya jadi aset. Kalau tidak, dia akan jadi liability. Ini yang kita kena faham. Kan? Sebab ramai orang kadang rumah besar. So dia kena bayar rumah, bayar monthly, lepas tu rosak lagi, kena repair semua everything. Jadi duit income dia akan pergi ke rumah dia yang dia rasa adalah asset, tapi sebenarnya adalah liability. Nampak tak? Ramai yang kadang-kadang saya jumpa itu basic benda tu pun tak faham. Kalau katakanlah you ada rumah pertama you duduk, rumah kedua, rumah ketiga you sewakan kat orang. Then rumah kedua ke rumah ketiga tu adalah asset. So ada orang tanya, "Cik, bagaimana dengan rumah yang kita duduk tapi naik harga?" Okey, betul. Rumah yang kita duduk kita naik harga. Okey. Tapi adakah kita nak jual rumah tu? So kalau kita jual rumah tu, then okeylah, kita dapat aset kan. Jadikan aset dan mungkin beli rumah lain untuk ataupun invest kat tempat lain, ataupun kita boleh refinance. Tapi
refinance pun, kalau katakanlah kita tak tahu tujuan refinance tu untuk apa, kan, kita dapat duit, kita bayar loan, sama ada panjangkan loan ataupun kita bayar extra, kan, untuk dapatkan cash in advance, dan duit tu pula kita gunakan untuk kita punya liability lain. Contoh kita nak pergi vacation ke, ataupun kita nak buat majlis kenduri ke, ataupun kita nak renovate rumah ke, semua everything. So yang tu masih lagi, kalau kita tanya saya, dikategorikan sebagai liability, masih lagi dalam kita panggil kolom liability, bukan kolom asset. Sebab tu saya nak anda faham basic thing ni, simple thing ni. Dia nampak macam straightforward, tapi kalau anda faham di base dia, anda boleh tahu. Jadi bila kita nak buat decision on financial decision, kita tahu okey, yang ni asset, yang ni liability. So kita kena banyak buat, channelkan kita punya income ke kolom asset instead of kolom liability. Okey. So apa lagi? Asset. Contoh macam kita ada sijil share, kita ada share company ke, ataupun kita ada share BSKL ke stock market, kan, pun asset juga. Kita ada juga mungkin dekat simpan duit kat ESB, kan, ESB pun asset juga, sebab dia beri pulangan kat kita. Dan kita ada emas, kan, emas pun kadang-kadang boleh beri pulangan. Contoh kalau emas tu naik harga, kan, beri pulangan kat kita. Okay, apa pula liability? So liability contoh yang favorite lah kereta lah, kan, kereta. Sebab kereta pertama sekali harga tak naik, harga memang turun. Kalau kita beli kereta Continental lagi teruk, kan, kadang-kadang setahun boleh turun sampai 15,000, 20,000. Okay, so kena be careful, kan, be careful kepada orang-orang yang mungkin beli kereta Continental ni. Kalau anda tak faham macam mana nak cover balik duit bayar untuk maintenance semua everything dengan you punya asset, saya takut kat situ nanti income kita akan banyak pergi ke situ dan menyebabkan kita kurang mampu untuk develop kita punya kolom asset. Okey. Tapi kereta juga kadang-kadang boleh jadi asset, kan? Kereta ni boleh jadi asset. Macam mana? Bila kereta tu kita mungkin sewakan kat orang, kan? So kereta tu kita sewakan kat orang, monthly kita bayar mungkin 500, kita sewa kat orang satu hari mungkin 100. So satu hari 100, dapat katalah dalam 15 hari 1,500. 1,500. So tolak dia punya cost maintenance semua everything 1,000. Kan, katalah katalah 300 bayar kereta 500, so ada lagi 800, 1,500 tolak dengan 800 adalah 700. So 700 tu income kita. Dan itu kategori sebagai asset walaupun kereta. Jadi sebenarnya asset liability ni anda kena faham. Tak semestinya rumah tu adalah asset, tak semestinya kereta tu adalah liability. Dia kena tengok penggunaan, macam mana benda tu digunakan. Kalau benda tu digunakan untuk dapatkan income, so asset. Kalau benda tu digunakan untuk kita tanggung dia, untuk kita bayar dia, kan, duit kita keluar mengalir ke situ dan harga makin lama makin rendah, so value dia makin rendah, tetap dipanggil liability. Okey. Lagi apa Lagi loan. Loan, contoh loan yang liability. Loan yang nanti saya akan share sikit pasal loan, debt, kan, hutang ada dua jenis, ada good debt dengan bad debt, and simple concept. Okey. Loan yang macam mana yang jadi liability ni? Loan yang kita panggil tak mendatangkan pulangan kat kita. Contoh, kita buat personal loan. Duit personal loan tu sebenarnya untuk kita renovate rumah, untuk besarkan dapur. Kenapa besarkan dapur? Sebab kita mungkin nak rasa selesa. Sebab kalau ada majlis raya ke everything, kan, so senang nak masak-masak kat rumah. Okey, nak buat kenduri lah, orang Melayu biasa, kan. Beli rumah, tengok dapur. Kalau dapur kecil, mesti fikir macam mana aku nak besarkan dapur. Sebab apa? Sebab nak buat kenduri senang, kan. Tapi sebenarnya bukan selalu buat kenduri pun. Okey, saya silap sekarang, cuma sekarang je lah, mungkin musim-musim kena RMO ni, restriction movement order ni, mungkin banyak masak lah. Kalau tidak sebelum tu mungkin tak masak. Okey. Jadi kalau katakanlah loan yang kita buat tu untuk kita besarkan dapur dan tidak memberi pulangan kat kita, itu adalah liability. Tapi kalau loan tu katakanlah kita gunakan untuk beli rumah lain, so rumah tu memberi pulangan kepada kita, kan? Pulangan dari segi cash flow, pulangan dari segi harga naik, kan, kita panggil capital appreciation, yang tu dipanggil asset. Okey. Ada satu topik yang saya pernah share, saya rasa beberapa minggu lepas, bulan lepas, pasal student loan. So student loan, adakah dia sebagai asset ataupun liability?
Jadi pada saya senang kita gunakan konsep tadi asas kan. Adakah student loan tu memberi pulangan kepada kita? Kalau katalah kita belajar universiti disebabkan oleh loan tersebut kita dapat kerja yang tinggi, yang hebat, yang gaji besar, so itu pada saya adalah kita panggil dia aset lah. Tapi kalau katalah kita buat loan PTPTN, harga loan tu contoh kita buat loan mungkin RM40,000, RM50,000 kan, sebulan bayar RM500, RM300 atau RM400, gaji RM1,800, gaji RM2,000. Yang mana kita belajar degree, kita expect mungkin gaji RM2,500 atau RM3,000, tapi kita dapat gaji RM1,800. So end up kita bayar lebih loan kan daripada apa gaji yang sepatutnya kita dapat. Lepas tu pula kita punya income mungkin naik disebabkan oleh kita punya additional skill kan, kita punya skill lain, kita punya mungkin cara kita buat bisnes, cara kita pandai negotiate, pandai bercakap, mungkin pandai menulis ataupun pandai buat sale. So dari situ sebenarnya yang memberi kita punya income, bukan kita punya degree itself, degree atau diploma itself. Jadi bergantung pada masing-masing sama ada nak anggap loan tu sebagai student loan tu sebagai aset ataupun aset ataupun liability. Okey. So ada beberapa soalan kan. Tak apa, nanti saya akan jawab satu persatu lah jawab satu persatu. Okey, ada yang tanya Muhammad Khairul Irham ESB loan. Okey. Saya cerita sikit pasal loan since kita memang dalam topik loan ni. Okey. ESB loan depends. Tengok apa tujuan loan tu dibuat. Kalau katakanlah loan tu dibuat untuk kita dapatkan pulangan dari segi dividen, depends. Kadang-kadang dividen lebih daripada kita punya interest loan. What if kalau dividen tu kurang? So macam mana? Adakah dia dikira sebagai asset atau liability? Kalau tanya saya personally, still asset. Sebab apa? Sebab kita buat loan tu sebenarnya kita panggil maknanya duit tu umpama kita menyimpan. Beza cuma kita bayar bulan-bulan dekat bank dah letakkan amount of money dalam ESB. Kita boleh straight away simpan dalam bank setiap bulan, tak ada masalah. Cuma bezanya dari segi pulangan lah. Sebab ESB dia bagi pulangan based on kita panggil nilai terendah setiap bulan. Nilai terendah setiap bulan. Bukannya dia kira lamsam terus dia, tak. Jadi kadang-kadang orang ingat sama bayar setiap bulan dengan buat loan ESB financing. So ESB financing punya return sama dengan kalau kita buat lamsam seleput duit kan. Katalah bulan 12 kita letak bulan 12 2019 kita letak katalah RM200,000. Okey. So kalau kita buat loan RM200,000 pada 2019, RM200,000 then samalah amount dia. Dia punya return nanti bila hujung tahun. Tapi kalau katakanlah kita letak RM200,000 seleput dengan financing pada bulan 12 2019. Okey. Dengan kita simpan setiap bulan, katakanlah kalau RM200,000, dia punya monthly dalam RM1,100. Dia simpanlah RM1,100 duit sendiri, RM1,100. 12 bulan, dia punya dividen tak sama dengan dia punya return daripada ESB. Kan? So ESB, loan ESB pun kita sama juga, kita bayar setiap bulan. Bayar sendiri pun simpan juga setiap bulan. Cuma bezanya, simpan sendiri tak ada kena interest loan. Kan? ESB ada financing, ada interest loan. Tapi tak apalah, yang tu saya akan share mungkin pada topik yang lain lah, khas untuk bagaimana strategi untuk ESB ni kan. Dan saya kalau anda orang-orang macam saya sebenarnya saya penuhkan ESB akaun 1, akaun 2 semua pakai duit saya punya bisnes dalam takaful ni. Sebenarnya sesiapa yang jadi ejen takaful ni patutnya dia sangat-sangat big advantage dengan gunakan platform ESB ni. Okey, cuma dulu saya ada kelebihan sikit sebab saya sempat buat overdraft kan, OD ESB. Saya buat overdraft daripada ESB, saya ada ESB, saya flashkan, jadikan sijil, jadikan overdraft. So overdraft tu pula buat ESB financing pula. ESB financing bayar duit pakai overdraft. So dapat duit dividen, top up overdraft. So duit overdraft ni pula dapat return lagi. So dia agak teknikal sikit lah. Tapi sekarang ni teknik tu dah tak ada dah sebab Amanah Saham Nasional ESN dah tak provide sijil tu. Okay. So the last kali liability
adalah lifestyle. So yang ni saya nampak kelemahan ataupun kekurangan ataupun cabaran anak-anak muda sekarang, iaitu lifestyle. So kalau tengok sekarang ni kan, dia punya cara nak lepak bukan kat kedai mamak dah. Ada yang lepak kat mamak, tapi ada juga yang jenis lepak dekat hipster cafe, so Starbucks kan. Lepas tu minum pula mungkin yang jenis-jenis boba tea yang harga RM1, RM8, RM9 kan. Kalau Starbucks mungkin dah belas-belas ringgit. Jadi benda tu dia jadi lifestyle. So kalau kadang-kadang tak minum, tak boleh, nak kena minum juga kan. So dia lebih kepada bagaimana anda susun lah. Sebab tu bila net worth ni is about asset dengan liability ni, anda kena faham dulu apa itu asset, apa itu liability, barulah kita faham bagaimana kita nak susun duit kita. Sebab kalau dua benda ni pun kita tak faham, susah lah. Okay. So next, saya rasa ini adalah saya punya last slide. And untuk topik petang ni, saya pun tak berniat untuk buat sharing live panjang-panjang, sebab saya nak bagi anda sedikit demi sedikit konten yang simple, sedikit demi sedikit, supaya anda boleh lebih faham dan boleh faham. Dan anda mungkin boleh ulang balik tengok video ni dekat page saya. Okey, sesiapa yang mungkin nak tengok page video ni, anda boleh follow page saya Abdul Aziz dekat Facebook, Facebook page Abdul Aziz Riyadi. So anda follow, anda like dan follow, insya-Allah. So video ni akan ada kat situ untuk anda rujuk lah. Okey. So last slide sebelum saya nak akhiri sesi petang ni adalah berkenaan dengan good debt dengan bad debt. Good debt dengan bad debt. So, apa maksud good debt dengan bad debt? Saya bagi simple analogi, simple pemahaman, straightforward, layman term. Okey. Good debt adalah hutang yang orang lain tolong bayarkan. Hutang yang kita buat tapi orang lain tolong bayarkan. Okey. Bad debt adalah hutang yang kita buat, kita bayar sendiri. Contoh, good debt ni adalah contoh kita buat loan rumah. Rumah tu kita sewa kan. Kita collect sewa every month. So duit sewa every month tu digunakan untuk bayar hutang. Yang tu maksudnya orang lain tolong bayarkan. Tu good debt lah. Okay. ESB financing, good debt atau bad debt? ESB financing, kita buat loan ESB financing dengan bank. Okay. Cukup setahun kita dapat dividen daripada ESB. Duit dividen bayar balik hutang. So pada saya good debt. Ada orang tak minat, ada orang tak suka, masing-masing kan. Sebab pada saya financial management ni dia bukan rigid satu cara, dia banyak cara, banyak kaedah, banyak teknik kan. There's no right no wrong, ikut kesesuaian, ikut belief, ikut risk tolerance masing-masing kan. Ikut cara masing-masing bagaimana. Okay. Bad debt pula ada orang hutang-hutang yang kita sendiri kena bayar. Contoh hutang kredit card. Kita beli handphone baru kan. Handphone baru yang kita tahu handphone tu mungkin harga makin lama makin rendah, dan kita pun guna handphone tu pula tak gunakan pun untuk bisnes, untuk personal, kita punya leisure je, dan kita bayar then still bad debt. Tapi kalau katakanlah duit tu kita gunakan, handphone tu kita gunakan untuk bisnes kan, kita buat loan credit card, easy payment 12 bulan installment, so kita bayar. Tapi dengan handphone tu kita boleh dapat bisnes macam-macam lah. Kita buat online business, kita buat bantu kerja kita, memudahkan kerja kita kan, boleh bantu menaikkan kita punya income, kita punya sales kan dengan handphone tu, dan daripada sales tu, untung tu kita boleh bayar hutang. Tu still bad debt. Itu still good debt. Yang bad debt ni kalau katakanlah handphone tu tak memberi apa-apa pulangan pada you. Contoh kereta yang you buat loan kereta, tapi kereta setakat pergi point A point B, hantar nak pergi satu tempat, dan kereta tu pula sebenarnya anda boleh ada pilihan untuk beli yang rendah sikit, yang murah sikit, yang affordable, supaya ada lebihan untuk you buat simpanan, tapi anda pilih untuk yang mahal sikit supaya nampak status kan. Sebab tu dalam pemilihan hutang ni anda kena faham apa tujuan anda buat hutang tu. Sebab kebanyakan financial management yang fail disebabkan oleh kita tak faham apa tujuan kita buat hutang. So itu sahaja. Saya rasa sebagai penutup, saya nak share sikit video sebab sekarang ni saya nampak
ada satu video pada saya very touching lah kan, very touching. Sebab video ni saya nampak Ustaz Ibik Liu kan. Ustaz Ibik Liu dia sebab dia nampak sekarang ni, dia tahu, kita semua tahu kan macam mana doctors, macam mana nurse sekarang ni kan tengah berlawan dengan membantu rakyat Malaysia yang kena jangkitan COVID-19 kan. Dan kita tahu dan mereka sekarang ni tengah struggle, makin lama makin penat, so resources makin kurang kan. So saya nampak Ustaz Ibik Liu dia distribute kan, mask lah, distribute macam-macam lah bantuan, semua everything, makanan. So dan satu perkataan yang saya rasa, satu ayat tu saya rasa memang menyentuh hati saya lah. Dia kata dekat sini lah sebenarnya, masa-masa ni lah sebenarnya kita perlu kaya kan. Masa ni lah sebenarnya, sebab kes-kes macam ni lah sebenarnya yang menyebabkan kita perlu kaya. Sebab apa? Bila kita ada duit kan, dalam keadaan macam ni kita boleh contribute dan kita boleh contribute. Dan benda tu sebenarnya memberi inspirasi kepada saya kan untuk sama-sama contribute. Dan macam mana nak, antara yang saya nak contribute ni adalah dengan saya berikan, kita panggil financial awareness kepada orang ramai. Dengan financial awareness ni mudah-mudahan mereka boleh dapat, kita panggil manage duit dia. Bila manage duit dia well, so dia akan ada lebihan dia akan dilaburkan kan. So next topic mungkin masuk pergi ke saving, pergi ke protection, pergi ke investment kan. Lepas tu barulah pergi ke tax, zakat dengan apa tadi, distribution, wasiat, semua everything and faraid. Okay, so masa ni lah sebenarnya kita perlukan kan, duit-duit tu semua yang kita dapat, lebihan-lebihan tu untuk bantu orang lain. You just imagine berapa ramai orang kaya sekarang ni yang ambil peluang. Orang kaya sekarang ni ambil peluang, bukan setakat dia nak invest supaya jadi lebih kaya dengan mungkin saham setengah rendah sekarang ni, tapi berapa ramai orang yang dia ambil peluang. Masa ni lah sebenarnya dia gunakan duit dia untuk invest untuk dia dekat akhirat. Okay, so saya nak share sikit video Ustaz Ibik Liu. Jom. So mungkin boleh tengok macam mana program dia distribute stiker sini. Ini saya dah boleh notification. Ya, nampak saya sampai tunggu lori. Alhamdulillah. Ini 3. Kontak aku akan keluar lori ni. Pergi sini. Lepas tu Syah nanti pergi ni Sungai Buloh kat. Ibu abang kerja 24 jam lah. Tak rehat lagi tu. Tu berapa jam sehari? Kadang-kadang 12 jam, kadang-kadang 13, kadang-kadang. Oh. So, saya mana kerja double shift. Double shift maknanya kena berapa jam? Kalau double shift 14 jam. 14 jam. Berhenti makan je lah sekejap. Makan pun dah jam. Assalamualaikum. Oh, bagus. Baru. 24 jam kerja doktor? Tak ada lah, kita dah lah. Basically open 24 hours lah. Alright. Yelah. Itu dah the idea lah. Tapi sibuk dengan banyak shift kan dia orang? Lebih sikit Kita memang shift tu pun ada. Lebih 3 sikit shift lah. Cuma sekarang double shift tu dan memang orang kata apa, heighten sikit lah dia punya tugasan dan tanggungjawab tu dengan COVID ni lah. So yang kemah COVID kita tu nampak belah belakang So sekarang ni dia akan pindah ke belakang dia, auditorium. Oh. Dia tak rapat sangat. Dua sebab. Satu ialah dia memang mengelakkan jabatan. Dan keduanya dia memudahkan dia orang kita rawat lah. So problem di sini yang kita risaukan ialah mereka yang Tak severe, yang teruk kan, tak sure whether ni COVID ke tak. Dia tak tahu dia dah kena, dia ingat sakit biasa. Exactly. Sikit apa yang lain-lain sikit kan. Sebenarnya sekarang ni kita tengah usaha nak carikan kemah ni letak sini. Kemah kan. Dia orang tak dapat lagi kemah, tak ada Belum, kan? belum. Boleh je. Belum. Ada dapat orang. The reason is because sekarang ni kita nak dedicate that area critical tu untuk kes-kes baru-baru saja. Kes-kes baru-baru saja. Jadi tempat yang kritikal yang lain kita pergi tempat lain. Jadi tak nak So doktor nak apa ke doktor? Saya kemah Kemah, lah. tak nak masuk, susah kan? Bukan. Barang kecil dia boleh angkat. Boleh angkat. Bagus bang, sihat. Kenal lah. Jom. Mesej tolong angkat ni. Dapat.
okey kan? Oh, dia dengar Perasan ni pakai mask Selalu dengar. Dia bang gambar lah. Kalau ikut kita ni, ini kena buka dulu, kita kena cek. Oh, cek. Dah kena buka, nak cek dulu. Dia orang pakai pasar kan ni. Kita test. Kalau ada problem kan kita 3 Kita ambil gambar dulu. Tak bang, jumpa lagi. Terima kasih. Okay bang. Okay, so macam itulah seperti yang saya sebut tadi kan, kalau kita ada duit, kita boleh bagi banyak benda kan, banyak pilihan kita boleh buat. So, salah satu adalah kita balikkan kepada masyarakat, kita sedekah lagi banyak. Mudah-mudahan itu antara benda yang kita investment yang paling baik kita buat, bukan setakat untuk kat dunia saja, tapi lebih kepada kita dekat akhirat. Sebab kat dunia ni kita mungkin kalau kita tak apa ni, kita mungkin boleh ada pilihan untuk boleh tambah amal ke, buat lagi everything, tapi bila kita dah meninggal dunia kan, dalam hadis Nabi pun, meninggalnya anak Adam 3 benda terputus. Semua amalan terputus kecuali 3 benda. Pertama, sedekah jariah. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang soleh. Jadi saya punya aim, saya punya vision sebenarnya adalah untuk mendidik seberapa ramai masyarakat untuk celik kewangan, supaya daripada celik kewangan itulah sebenarnya dia memberi kesedaran untuk improve dia punya kewangan, untuk ada investment, ada pulangan, dan ada banyak lebihan untuk kita berikan kepada orang ramai. So itu saja. Saya minta maaf kalau ada yang terkurang ke apa. InsyaAllah saya akan buat video yang kedua, InsyaAllah live. Nanti saya akan inform dulu kan. Anda just follow saya punya FB page, dan kalau ada sesiapa yang mungkin nak belajar lebih detail, anda boleh follow FB page saya. Banyak video-video saya kongsikan untuk manfaat anda semua percuma kan. Saya anggap ini sebagai salah satu saya punya tanggungjawab untuk kongsikan kepada anda semua kan, benda-benda basic yang ramai sepatutnya orang tahu, tapi dia mungkin tak dapat nak access knowledge ni, mungkin for whatever reason kan. InsyaAllah doakan saya supaya diberikan kesihatan, diberikan idea yang baik daripada Allah SWT, dan saya doakan anda semua supaya diberikan kesihatan dan mendapat rahmat daripada Allah SWT. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.